Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita, urusan untuk menempatkan mangsa kebakaran kampung Pulau Ulu yang hilang tempat berteduh pada awal pagi Isnin di Perumahan Darul Hana akan dipercepatkan. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri berkata beliau akan berbincang dengan pihak yang bertanggungjawab untuk mempercepatkan penempatan mangsa-mangsa di perumahan berkenaan. Kampung Pulau, oleh kerana kita baru mendapat berita bahawa mereka memang ada allocation untuk penduduk Kampung Pulau, maka itu yang nak diusahakan supaya ia dipercepatkan. Sebab Kampung Pulau hanya baru diputuskan untuk diberi peruntukan dari segi rumah lah untuk penduduk di Kampung Pulau. Jadi ini baru diputuskan, jadi maka sebab itu akan saya uruskan supaya cepat dipindahkan mangsanya. Walaupun tidak dapat memindahkan semua dahulu, tapi sekurang-kurangnya mangsa diberi keutamaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan penyerahan sumbangan kepada mangsa di Dewan Kampung Pulau Ulu di Kuching pada Selasa. Sementara itu, tambah Datuk Seri Nancy lagi, pelbagai pihak telah menyantuni keluarga mangsa yang terlibat dengan menghulurkan bantuan dalam pelbagai bentuk. Kita mendapat banyak maklum balas dari segi bantuan juga, di mana ramai yang menyantuni keluarga yang telah menjadi mangsa ini. Kita terima kasih juga kepada orang kampung, ketua masyarakat, ketua ILF Penghulu, Sidik yang telah membantu mangsa-mangsa ini, dan juga bantuan yang mencurah dari dalam bentuk kewangan, dalam bentuk barangan, dan kita telah menyampaikan bantuan kewangan juga kepada ketua isi rumah. Ada 10 ketua isi rumah, walaupun dia 5 buah rumah, tetapi ketua isi rumah ada 10 orang. Jadi ini akan berterusan. Seterusnya kita akan mendapatkan bantuan yang lain nanti untuk disampaikan kepada. Manakala Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah yang turut hadir berkata kerajaan Sarawak menerusi kementeriannya sememangnya menyediakan bantuan khas untuk membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Beliau memberitahu antara bantuan yang diberikan ialah seperti bantuan segera dan bantuan bahan binaan atau sewaan kepada mangsa-mangsa kebakaran. Kemudian bantuan-bantuan lain untuk mangsa kebakaran setelah kaki tangan kami mengambil profil mangsa kebakaran itu. Jadi bantuan yang akan diberikan adalah berdasarkan kepada data tersebut. Bantuan segera, bantuan makanan, kemudian bantuan peralatan tidur, bantuan sekolah untuk anak-anak kecil yang tadi yang akan pergi ke sekolah, wang saku, bantuan pakaian. Jadi ini insya-Allah dalam masa yang terdekat akan kita agihkan, sebab kita perlu daripada maklumat yang kita perolehi, kita berurusan dengan pihak treasury, dan lepas itu baru kita dapat salurkan bantuan. Kemudian begitu juga untuk bantuan satu lagi ialah bahan binaan rumah, yang itu paling besar kuantumnya, iaitu RM5,000 untuk satu rumah. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama dalam membantu masyarakat yang ditimpa musibah dan memerlukan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah tampil ke hadapan untuk membantu mangsa kebakaran ini. Inilah semangat yang kita tidak dapat nafikan, semangat prihatin ahli dalam masyarakat, orang perseorangan, kemudian NGO membantu yang lain yang ditimpa musibah. Dan mudah-mudahan dengan adanya semangat sedemikian, yang ditimpa musibah itu tidak akan merasa mereka sekurang-kurang merasa bahawa mereka itu bukan bersendirian. Ada orang yang akan bantu. Kerajaan akan bantu dan insya-Allah ahli dalam masyarakat juga bantu. Inilah nilai yang sangat kita puji dalam masyarakat kita di negeri Sarawak ini. Untuk rekod kejadian kebakaran itu melibatkan 5 buah rumah jenis tidak kekal yang telah terbakar keseluruhan, yang turut memusnahkan sebuah kereta Pro 2 Azia dan 4 buah motosikal.
Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam satu kenyataan Isnin memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kes itu jam 1.46 pagi dengan menggerakkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petra Jaya dengan bantuan BBP Padungan dan Tabuan Jaya ke lokasi kejadian. Seterusnya, mambung bakal muncul sebagai pengeluar bakul makanan untuk bahagian kucing. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata, kerajaan Sarawak ingin meningkatkan pembangunan pertanian yang memberi manfaat kepada rakyat. Because we are so near to Kuching, and because we are so near, there has always been the potential of looking into agriculture as a food basket for Greater Kuching. And in fact, we are already a major food supplier for Kuching. A huge amount of our vegetables comes from Siburan, our chicken, our meat comes from Siburan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Mini Lab Mambung Anjuran Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA di Pusat Konvensyen Raya pada Selasa. Datuk Dr. Jerib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung menambah antara tanaman utama di Mambung yang telah dikenal pasti ialah tanaman kopi Liberica dan dalam masa yang sama boleh membangunkan kawasan Mambung sebagai pusat pengumpulan kopi. Selain Mambung, beliau berharap Sarawak boleh menjadi pengeluar utama kopi Liberica kepada seluruh Malaysia. There is some suggestion even from the people themselves that they want to look into cable car, not just for Borneo Highlands, but connecting Borneo Highlands. These are the people requesting from Borneo Highlands right up to the village above the dam, to go over the dam because they are nearby, and then from then on to go over to the village above the clouds. There is all these highland villages in Kampung Sepin, Kampung Pidin, and Kampung Simuti. Then you come back off down to another east again, the log house. And so there is a circle which comes down to Puncak Volume, Highland. And with that, there is a bigger coverage. And then, of course, it is much more cost effective in a way because it covers more areas. And then you don't have to build roads over to the village above the dam because it's connected by cable. Berita di Miri, seramai 350 peserta tempatan dan luar negara dari Brunei, Indonesia, Singapura, Jerman, Kanada dan Hungary serta 136 kenderaan telah menyertai ekspedisi Sarawak International 4x4 Jamboree 2022 edisi kelima. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Pelancongan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, beliau berharap semua peserta yang mengambil bahagian berseronok dan merasai keindahan alam semula jadi Sarawak. You will enjoy yourself from here to Telang Usan and to the rural area, going across the jungle track, the water, all the adventures. And for the past few days, with some rain up there, you find this wonderful few days of adventures up there. Beliau berucap dalam ekspedisi Sarawak International 4x4 Jamboree 2022 edisi kelima di Dewan Bandar Miri pada Selasa. Setiap peserta yang mengambil bahagian akan melalui perjalanan lebih kurang 500 km merentasi daerah Miri, Beluru dan Telang Usan. Berita teruskan dengan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu telah mengadakan kunjungan mesra dan lawatan kerja ke beberapa jabatan dan agensi kerajaan di bahagian itu pada Isnin bagi mendapatkan input berkaitan perkara-perkara berbangkit. Beliau memulakan lawatan kerja ke Pejabat Kesihatan bahagian Betong bagi mendapat input berkaitan perkara-perkara berbangkit di hospital dan klinik-klinik kesihatan yang terdapat di kawasan Parlimen Betong. Lawatan itu membolehkan beliau merangka tindakan susulan di dalam kapasiti beliau sebagai ahli parlimen sama ada melalui persidangan parlimen ataupun melalui kementerian berkaitan. Selepas itu, Dr. Richard meneruskan lawatannya ke Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Betong untuk mendengar taklimat pembangunan peruntukan persekutuan. Semasa taklimat, beliau dimaklumkan walaupun agensi ini di bawah Kerajaan Sarawak, namun Kerajaan Persekutuan ada menyalurkan sejumlah peruntukan tahunan projek untuk dilaksanakan di negeri ini.
Selain itu, beliau juga dimaklumkan peruntukan persekutuan bagi JPS bahagian Betong tahun 2022 disalurkan dari beberapa sumber iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Projek Pemekasar Peruntukan Khas Kementerian Keuangan dan Jalan Ladang Pekebun Kecil JLPK. Pada sebelah petangnya, Dr. Richard telah mengadakan kunjungan ke Pejabat Majlis Daerah Betong. Manakala di Sibu, Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang KKJTHB mensasarkan kompleks tersebut sebagai pusat untuk melahirkan anak-anak dan insan yang terbaik. Pengurusinya Datuk Muhammad Yusna Matali berkata sepanjang tempoh 3 tahun ini banyak pencapaian yang telah dicapai KKJTHB. Jelasnya pada tahun yang lalu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 1.7 juta ringgit kepada kompleks tersebut untuk menaik taraf kemudahan anak-anak yatim. Kita telah mensasarkan 3 tahun untuk jangka masa panjang dan 1 tahun untuk jangka masa berikut. Perancangan bagaimana kita nak menceriakan dan menjadikan kompleks kebajikan Jumaani ini sebagai satu kompleks yang boleh melahirkan anak-anak insan yang baik. Beliau berucap dalam majlis makan malam Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang yang dihadiri kira-kira 110 orang di Dewan Serbaguna Blok Tariq Ziyad Sibu pada Sabtu. Datuk Muhammad Yusna menambah banyak pencapaian yang telah dikecapi di mana anak-anak di kompleks tersebut ada yang telah mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan silat dan juara dalam acara sukan Paralimpik peringkat negeri Sarawak. Selain makan malam turut diadakan tayangan video aktiviti tahunan KKJTHB sepanjang 2022 dan persembahan petas. Berita diteruskan dengan kumpulan Acid Rain merangkul 2 anugerah pada Anugerah Muzik Bidayuh AMB 2022 yang dihoskan Persatuan Artis dan Pemuzik Bidayuh Sarawak BAMA. Acid Rain yang popular dengan lagu Kampung Love itu membawa pulang anugerah susunan muzik terbaik untuk lagu hits mereka iaitu Manuk Bauh dan lirik terbaik untuk Tihi Tiga Hang. Sementara itu, anugerah khas BAMA dimenangi Richmond Alan Mosidi, 72 tahun yang aktif dalam industri muzik Sarawak selama beberapa dekad. Anugerah itu disampaikan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2 Datuk Snodan Lawan di Pullman Hotel pada Isnin. Sementara itu, bagi kategori artis baru terbaik dimenangi Maria Nohim dengan lagunya Sidang-Sidang Soja, manakala vokal terbaik dimenangi Claudia Geres menerusi lagu Kena Domadin. Kumpulan Swift pula memenangi video muzik terbaik untuk lagu 5678 dan lagu terbaik dianugerahkan kepada kumpulan Languh untuk lagu Janggi Adih. Anugerah Muzik Bidayuh 2022 ini merupakan pengiktirafan khas untuk pemuzik baru dan veteran bidayuh yang telah menyumbang dalam industri muzik bidayuh. Sekian isi malam bersama saya Firdaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube #Menyebar Fakta. Salam UKAS.